kadar kematian akibat tekanan perasaan semakin meningkat. Hampir setengah juta rakyat didapati menghadapi simptom tekanan perasaan. Antara faktor-faktor tekanan perasaan ialah kemurungan, kebimbangan dan juga stres. Kemurungan merupakan salah satu faktor peningkatan kadar kematian di Malaysia. Kemurungan dikenali sebagai derita dalam senyap kerana kita tidak dapat mengenal pasti seseorang yang menghadapi masalah tersebut. Antara penyebab kemurungan ialah keturunan. Mereka yang mempunyai adik-beradik atau ibu bapa yang mengalami masalah kemurungan akan mempunyai 3 kali ganda risiko untuk menghadapi masalah tersebut. Yang kedua ialah persekitaran, peristiwa hidup dan kekurangan sokongan keluarga sosial. Penyebab yang ketiga ialah ubat-ubatan. Setengah jenis ubat darah tinggi boleh menyebabkan kemurungan, namun ia akan berangsur hilang sekiranya kita berhenti mengambilnya. Yang keempat ialah corak pemikiran. Terdapat corak pemikiran tertentu yang boleh mencetuskan kemurungan seperti persepsi kita terhadap diri sendiri. Antara tanda-tanda kemurungan ialah kesedihan, di mana seseorang itu akan merasa sedih dan risau yang berpanjangan. Yang kedua ialah hilang minat dalam menjalankan aktiviti. Anda akan merasa kurang ataupun tidak berminat untuk menjalani aktiviti sosial dan juga hobi. Yang ketiga ialah cepat rasa letih. Anda akan berasa terlalu letih sehingga rutin harian menjadi terlalu sukar untuk diuruskan. Keempat, perubahan berat badan. Kemurungan mendorong kepada pertambahan ataupun pengurangan berat badan bergantung kepada setengah individu. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang kesan kemurungan. Kesan kemurungan ni kita akan nampak dengan jelas sebab dia berlaku terhadap fizikal diri kita sendiri. Antara kesan kemurungan ialah mulut kering. Mulut kering terjadi apabila kadar aliran air liur menurun disebabkan oleh emosi terganggu ataupun stres. Kesan yang kedua, penglihatan tiba-tiba menjadi kabur juga dikaitkan dengan kesan kemurungan disebabkan oleh saraf optik yang mungkin terganggu. Dan yang ketiga, pening. Pening disebabkan oleh memikirkan masalah yang dihadapi secara berlebihan. Kemudian, kita akan bercakap mengenai cara untuk mencegah kemurungan. Bagaimana untuk kita mencegah kemurungan ni? Cara yang pertama, kita hendaklah berfikir secara positif. Menjadi seorang positive thinker adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk kita mencegah kemurungan. Buangkan rasa negatif, tiada harapan dan kebosanan dalam hidup anda. Cari sekurang-kurangnya 5 perkara yang membuatkan anda rasa gembira untuk hidup hari ini. Seterusnya, kita hendaklah bersenam. Lakukan amalan senaman selama 30 minit setiap hari akan memberikan impak yang sangat positif untuk fizikal dan mental anda. Dengan bersenam akan memberikan anda tenaga yang cukup untuk meneruskan hari-hari anda. Yang ketiga, kita hendaklah amalkan diet yang seimbang. Kalau kita terlebih ataupun terkurang makan, pasti akan memberikan impak yang negatif terhadap badan dan cara pemikiran kita. Yang terakhir, kemurungan ini boleh dirawat walaupun sudah mencapai ke tahap yang paling teruk. Tapi jika dirawat lebih awal, kebesarannya akan menjadi lebih baik. Cara rawatan kemurungan yang pertama adalah perubahan gaya hidup seperti senaman, pemakanan yang sihat dan tidur yang secukupnya. Yang kedua adalah melalui terapi perbincangan ataupun dikenali sebagai psikoterapi, merupakan rawatan gangguan jiwa dengan menggunakan kaedah psikologi. Dan yang ketiga adalah melalui penggunaan ubat antidepresan, iaitu merupakan ubat penenang untuk menghilangkan tanda-tanda kemurungan. Seterusnya, peningkatan kadar kematian akibat tekanan perasaan juga berpunca daripada faktor kebimbangan. Kebimbangan merupakan satu perasaan tidak selesa, takut, resah, gemetar yang berlebihan walaupun dalam situasi biasa. Kebimbangan kognitif merupakan satu proses mental yang bersifat kognitif yang berlaku akibat daripada tafsiran terhadap situasi semasa. Contohnya, seseorang itu menghadapi ketakutan terhadap penilaian sosial, takut terhadap kegagalan dan juga takut juga akan kehilangan harga diri mereka. Yang kedua adalah kebimbangan seketika. Kebimbangan seketika merupakan satu tahap kebimbangan semasa yang terhasil atau berlaku daripada persepsi individu tersebut terhadap tekanan yang dihadapi di persekitarannya pada waktu tersebut.
Sebagai contoh, seseorang individu yang mengalami tinggi darah gemuruhnya, mereka akan mentafsir rangsangan tersebut sebagai perasaan yang menekan mereka. Jadi maka dengan itu terhasillah perasaan takut, gelisah yang berlebihan. Kesannya tahap kebimbangan dan kebangkitan fisiologi mereka akan meningkat dengan lebih tinggi. Kebimbangan somatik. Apa itu kebimbangan somatik? Ianya merujuk kepada aspek fisiologikal dan afektif individu yang terlibat. Kesan daripada kebimbangan kognitif yang wujud dalam diri individu tersebut. Contohnya, peningkatan kadar degupan jantung, pernafasan dan ketegangan otot-otot. Ini akan mengakibatkan individu rasa marah-marah, kurang yakin serta mendatangkan kesan buruk kepada prestasi individu tersebut. Untuk kebimbangan track pula, kebimbangan track merujuk kepada ciri-ciri personaliti individu yang sering mentafsir situasi di persekitaran mereka. Contohnya, individu yang semula jadi mempunyai darah gemuruh yang tinggi ini akan mentafsir rangsangan di persekitaran sebagai menggugat diri mereka. Situasi ini akan meningkatkan lagi tahap kebimbangan mereka. Okey, terdapat kesan kebimbangan melampau. Yang pertama, individu yang mengalami gangguan kebimbangan adalah lebih mudah untuk mengalami gangguan psikologi yang lain. Seterusnya, gangguan kebimbangan juga mampu mempengaruhi kehidupan seharian serta kualiti kehidupan, terutama dalam kalangan kanak-kanak, di mana akan mengundang kehidupan negatif jika tidak mendapatkan rawatan dengan segera. Sejak COVID-19 yang melanda di Malaysia, penyakit kebimbangan atau dikenali sebagai anxiety disorder adalah penyakit yang ramai dihadapi oleh masyarakat. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kesan kebimbangan melampau yang dihadapi oleh seseorang. Pakar Psikologi Kanak-kanak dan Remaja Pusat Pengajian Psikologi Pembangunan Manusia Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Prof. Maia Dr. Khaidir Ismail berkata, individu yang mengalami gangguan kebimbangan akan lebih mudah untuk mengalami gangguan psikologi yang lain seperti tekanan, kemurungan dan kemurungan yang melampau. Pada peringkat kemurungan yang melampau adalah tahap yang serius yang boleh mengakibatkan masalah kesihatan yang lebih serius sehingga mengganggu fungsi organ dalaman dan ada keinginan untuk membunuh diri. Gangguan kebimbangan mampu mempengaruhi kehidupan seharian serta kualiti kehidupan, terutama dalam kalangan kanak-kanak, di mana akan mengundang kehidupan negatif jika tidak mendapatkan rawatan dengan secepat yang mungkin. Peranan ibu bapa dan keluarga sekiranya ada ahli keluarga yang mempunyai masalah kebimbangan yang melampau. Ibu bapa perlu sentiasa memberi perhatian bukan hanya sekadar kesihatan fizikal, malahan juga kesihatan mental. Seterusnya, ibu bapa dan ahli keluarga perlu memberi semangat serta sokongan kepada pesakit dan tidak mengabaikan mereka. Selain itu, ibu bapa dan ahli keluarga perlu menghantar ahli keluarga yang menunjukkan simptom-simptom kemurungan bertemu pihak yang profesional, tambahan lagi sekiranya mereka dapat merisikokan nyawa mereka sendiri. Justru itu, ibu bapa atau ahli keluarga perlu sentiasa bertolak ansur bagi mewujudkan keluarga harmoni. Akhir sekali, ibu bapa atau ahli keluarga perlu memberi bantuan sekiranya pesakit diserang gangguan kebimbangan atau anxiety attack. Jadi, apakah peranan kita sebagai masyarakat Malaysia dalam mengurangkan angka kematian akibat tekanan perasaan? Pertama, masyarakat perlu mengubah pandangan atau mindset bahawa tekanan perasaan bukan penyakit yang ringan. Seterusnya, masyarakat perlu mengambil langkah yang terbaik sekiranya terlihat individu yang menunjukkan simptom-simptom kemurungan, terutamanya sekiranya dipaparkan di sosial media. Selain itu, masyarakat perlu menganggap keperluan untuk mendapatkan bantuan berkaitan kesihatan mental adalah normal. Bagi mengelak pesakit berasa malu, seterusnya membolehkan mereka mendapat layanan yang sama dan dihargai masyarakat. Akhir sekali, diskriminasi dalam masyarakat yang perlu diubah terhadap pesakit mental kerana penyakit ini boleh dirawat dengan sokongan penuh masyarakat untuk memastikan mereka kembali menjadi individu. Apa itu stres? Stres atau tekanan ialah keadaan seseorang individu itu mengalami ketidakstabilan sama ada secara fizikal ataupun mental dan ianya berkaitan dengan cara hidup seseorang individu.
Tindak balas fizikal dan psikologi yang berlaku apabila seseorang individu itu gagal memenuhi sesuatu tuntutan terhadap diri dalam jangka masa yang singkat. Stres ini biasanya berlaku kepada remaja, pekerja, masyarakat dan orang tua. Seterusnya, gejala stres ini terbahagi kepada 4, iaitu fizikal. Fizikal ini merangkumi keletihan, pening kepala, susah tidur, sakit dada, meloya, getah badan dan berpeluh. Gejala stres seterusnya ialah mental. Mental merangkumi hilang tumpuan, mudah lupa, susah untuk membuat keputusan, celaru pemikiran dan tidak boleh berjenaka. Selain itu, emosi. Emosi ini merupakan gejala stres yang mudah diekspresikan oleh lapisan masyarakat kini seperti perasaan bimbang, risau, sugul, marah, mudah kecewa, sentiasa takut, sensitif, hilang sabar dan panas baran. Akhir sekali ialah perangai. Perangai merangkumi merokok, menjerit-jerit, makan yang berlebihan dan menggedik-gedikkan kaki. Stres ini jika dibiarkan berlarutan akan menyebabkan banyak kesan buruk terhadap seseorang individu. Antaranya adalah sakit jantung, insomnia, masalah kencing manis, gastrik atau ulcer, infeksi atau jangkitan kuman serta asma. Seterusnya, terdapat beberapa langkah untuk mencegah diri daripada stres, iaitu makan makanan yang sihat, berolahraga, berekreasi, tidur dengan cukup, dapatkan sokongan daripada keluarga, mendapatkan pengisian rohani. Malah, jika seseorang individu itu merasakan dirinya sedang stres, terdapat beberapa kaedah yang boleh dilakukan untuk dipraktikkan oleh individu untuk mengurangkan stres dalam dirinya. Antara kaedah yang boleh dilakukan adalah bertenang, bernafas dengan dalam, berkata relakslah terhadap diri sendiri, beribadat, bercakap dengan seseorang, berurut, berehat dan mendengar muzik, beriadah, bersenam serta berfikiran positif. Boleh disimpulkan bahawa isu kematian akibat tekanan ini menjadi masalah yang sangat parah di Malaysia dan perlu ditangani dengan segera. Individu ini bukan sengaja berfikir untuk melakukan perkara-perkara negatif, tetapi perasaan itu datang tanpa diundang akibat berada dalam tekanan yang amat tinggi. Mereka juga tidak dapat berfikir secara rasional. Kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin perlu sentiasa bertanya khabar orang di sekeliling kerana dengan satu sapaan boleh menyelamatkan nyawa seseorang. Tiada masalah di dalam dunia ini yang tidak dapat diselesaikan. Melakukan perkara-perkara negatif terhadap diri bukanlah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Akhir kata, marilah kita berganding bahu membantu insan yang berada dalam keadaan tertekan ini agar kehidupan mereka berubah menjadi lebih bermakna. Kami juga berharap agar isu kematian akibat tekanan ini dapat dikurangkan demi menjamin masyarakat yang bahagia dan hidup dalam kenestapaan. Sekian, terima kasih.